Okey, alhamdulillah, saya syukur kepada Allah kerana kita dapat peluang kedua setelah sekian lama tunggu untuk bersama dengan Ustazah. So, tanpa membuang masa, tanpa kita jumpa Ustazah untuk menyampaikan tazkirah untuk hari ini yang bertajuk Ladang Dakwah dan Ibadah dalam Rumah Tangga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang dihormati Senior Manager Tuan Haji Anais dan seluruh kaki tangan yang dikasihi sekalian. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Dah makan ke belum? Ni dalam plastik ni makanan ni. Dia tak cukup kan ni? Ada yang tak dapat ni. Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah Azza wa Jalla mentakdirkan pada tengah hari ini Ustazah dan para sahabat berkesempatan mengambil sedikit ruang masa rehat kita untuk berada dalam sebuah majlis ilmu. Mudah-mudahan ketenangan majlis ilmu itu, aura itu akan berpanjangan dalam kehidupan kita insya-Allah. Pengalaman Ustazah, penat macam mana pun, gelisah macam mana pun, tension macam mana pun, bila duduk dalam majlis ilmu tu dia ada satu ketenangan yang lain yang dikurnia Allah Azza wa Jalla. Tuan-puan rasa tak macam tu? Kita rasa? Ya? Ngantuk pun ya juga kan, sebab kita terlalu tenang. Ustazah baru tahu je tajuk tengah hari ini dalam lift. Jawapan. Bukan salah kursi ya. Mungkin Ustazah yang terlepas pandang lah ya. Bukan salah kursi ni. Tajuknya ialah ladang dakwah dan ibadah dalam rumah tangga Muslim. Apa pun tak apalah, Ustazah cuba sesuaikan dengan niat awal Ustazah. Apa yang Ustazah nak kongsikan dengan tuan-puan yang insya-Allah boleh saja untuk disesuaikan dengan tajuk ini. Ya, di mana tuan-puan sekalian, kalau kita bincang pasal rumah tangga ataupun kerjaya dan sebagainya, Ustazah rasa itu memang sudah menjadi perbincangan asas kita. Tapi hari ini yang Ustazah nak kongsikan dalam masa yang agak terbatas ialah bagaimana ingin mencapai satu kualiti, ya, kecemerlangan, sama ada dalam rumah tangga, dalam ibadah, dalam dakwah ataupun dalam kerjaya kita di syarikat masing-masing. Ya, nak jadi orang yang lebih berkualiti, nak jadi orang yang lebih cemerlang. Kalau isteri, nak jadi isteri yang jauh lebih baik daripada semalamnya.
Kalau suami juga begitu, nak jadi suami yang ada kualiti yang lebih baik. Anak-anak, ibu bapa atau siapa sahaja. Jadi insya-Allah pada tengah hari ini yang Ustazah nak kongsikan ialah beberapa K. Ya, insya-Allah kalau sempat 10 lah. Ya, tapi kalau tengok ni sampai 1.5 kan. Mungkin dalam 2-3 K je lah. Ya, insya-Allah mudah-mudahan boleh diingatlah K tersebut yang Ustazah bukan bercakap berdasarkan teori semata-mata, tapi juga daripada sedikit sebanyak pengalaman hidup. Ya, Ustazah dah berumur 40 tahun. Ya, mungkin yang tertua ke yang termuda ni? Ya. Biasalah kan ya. Siapa yang dah lebih 40 kat sini? Cakap tangan. Yang confused dia nampak gaya tu dah lebih. Tapi tak angkat tangan. Keras dia umur ni. Tak ada rasa. Masing-masing muda-muda lagi Yang dah kahwin? Tak angkat tangan juga. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, dari segi teori ataupun ilmu, Ustazah yakin kita semua ada sikit sebanyak ilmu kan? Ya, nak bagaimana nak membina rumah tangga, nak rumah tangga bahagia dan sebagainya. Tapi Ustazah langsung masuk kepada K yang pertama, yang nanti insya-Allah akan menentukan berjaya atau tidak, bahagia ataupun tidak, jadi ladang dakwah dan ibadah ataupun tidak. Dia walaupun ada banyak faktor, tapi Ustazah fikir dia mesti kembali kepada faktor K yang pertama. Agak-agak siapa yang boleh meneka apa dia K yang pertama tu? Siapa dapat jawab boleh balik awal. Dia tak payah dengar ceramah Ustazah. Dia dulu dah tu ya. Ambil plastik merah ni keluar ya. Agak-agak apa K yang pertama, tuan-puan sekalian? Kasih sayang lagi, kebahagiaan lagi, ketabahan, keikhlasan lagi, keimanan lagi, kekayaan. Mesti orang cakap tu kaya Lagi K apa lagi? Okeylah, tutup lah. Takut ada yang betul belakang. Setakat yang tuan-tuan dan puan-puan sebut, belum lagi sama dengan apa yang Ustazah nak sampaikan. Yang tuan-tuan dan puan-puan sebut tu semua betul. Betul, tapi tak sama dengan apa yang Ustazah nak cakap. K yang Ustazah nak sampaikan, K yang pertama ialah keinginan. Keinginan. Betul, faktor ketakwaan tu sungguh memang betul. Keimanan, keikhlasan memang betul. Tapi apalah yang boleh kita buat bila seseorang tak ada keinginan? Setuju ataupun tidak? Apa yang boleh kita buat? Apa yang boleh kita buat? Tak ada apa yang boleh dibuat pada orang yang tak nak. Tetapi, bak kata orang tua-tua, nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Kalau ada keinginan, yang datang adalah daya. Kalau tidak ada kehendak, yang datang adalah dalih. Tuan-puan datang pada tengah hari ini untuk mendengar ceramah kerana keinginan atau kerana paksaan? Jadi kalau kerana keinginan, datang daya atau datang dalih? Daya. Ya, pasti akan datang segala cara untuk datang. Sebab kita ada satu nikmat yang selalu orang terlepas pandang, iaitu nikmat keinginan. Keinginan yang kuat. Kalau sekarang ya tuan-puan, kita ada keluarga kan? Ya. Kadang-kadang dengan kesibukan bekerja, kesibukan kehidupan ni, kita terlepas pandang bahawa dalam hati kita itu keinginannya semakin susut, semakin merosot. Ada keluarga, ada suami, ada anak-anak. Tapi Ustazah pernah dengar isteri-isteri yang bercakap macam ni. Dia kata, tak apalah Ustazah, saya dah tak kisah dah. Ya, lantaklah suami saya tu. Saya buat hal saya, dia buat hal dia. Ini masih ada keinginan untuk bahagia ataupun tidak? Kalau macam ni dia punya intonasi, nada, bahasa dia, pada Ustazah dia dah makin susut. Ya? Yang susut tu mula-mula sekali ialah keinginan.
Kalau tuan-tuan memang berkeinginan untuk menjadikan rumah tangga sebagai ladang ibadah yang datang dalih ke daya, dalih. Kalau kita memang berkeinginan nak jadikan rumah tangga sebagai ladang dakwah yang datang kebahagiaan, daya ataupun dalih, pasti daya dan kebahagiaan, bukan dalih. Ustazah nak membuktikan tuan-tuan sekalian berdasarkan kepada ayat Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman begini, Man kana yuridu harthal akhirah, barang siapa yang inginkan keuntungan akhirat. Ini ingin ni kerja kat mana ni? Dalam kan? Ya, hati. Allah cakap direct. Siapa yang inginkan keberuntungan akhirat? Tanyalah diri kita masing-masing. Kita nak untung kat mana? Kita nak untung akhirat ataupun tidak? Tanya diri masing-masing. Allah menilai dalam hati kita. Kalau ada keinginan yang membuat-buat untuk keberuntungan akhirat, apa jawab Allah dalam ayat Quran? Man kana yuridu harthal akhirah, barang siapa nakkan keuntungan akhirat, nazid lahu fi harthih, kami yang akan tambahkan jalan-jalan keberuntungan. Allah cuma nak tengok nak apa je. Nak apa sebenarnya? Kalau nak beruntung akhirat, nak rumah tangga jadi ladang untuk akhirat, nak rumah tangga jadi bekal akhirat, nak rumah tangga jadi lubuk pahala untuk akhirat, Allah respon seperti mana yang kita nak. Nazid lahu fi harthi, kami akan tambahkan jalan. Kami akan bagi hidayah. Kami akan buka cara. Kami akan tunjuk usaha. Sebab meraihkan keinginan kamu, kamu pun nak keuntungan akhirat. Tengok respon Allah terhadap keinginan. Ayat selanjutnya, وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرَثَ الدُّنْيَا, dan siapa yang dalam hatinya keinginannya adalah untuk keuntungan dunia. Daripada pagi dia bangun, balik sampai malam, rupa-rupanya tidak ada agenda kecuali dunia. Sebab itu solatnya pun berterabur. Semayang jemaah pun tak pernahnya sempat. Masjid surau tak pernah jenguk. Sebab perhatiannya dunia. Cuba tengok apa respon Allah kepada orang yang semata-mata dunia. Ada rumah tangga, suami, isteri, anak-anak pun nak cari dunia. Anak-anak pun diajar untuk dunia. Apa respon Allah? وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرَثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا, siapa yang memang nakkan dunia, nu'tihi minha, kami akan bagi dia dunia. Tengok, betul-betul Allah layan kita apa yang kita nak. Kamu nak harta melimpah ruah, nak kereta sebanyak-banyaknya, bertukar-tukar. Yes, walaupun sudah lebih daripada keperluan, sudah masuk membazir, nu'tihi minha, kami tetap akan bagi sama macam mana yang kamu nak. Bukan orang jauh yang mendatangkan kekayaan itu, tapi Allah yang akan bagi kita kekayaan. Tapi ingat, tidak membawa kita untuk dekat kepada Allah. Kamu nakkan harta, pangkat, kuasa, pengaruh, bukan orang lain yang susah-susah bagi kat kamu. Nu'tihi minha, kami akan bagi kamu. Tapi ingat, pengaruh, kuasa yang kami bagi tidak akan mendekatkan kamu pada Allah. Sebab apa? Sebab nun jauh dalam hati kamu, kamu adalah orang yang inginkan dunia. Sambungan ayat, besok berdiri di hadapan Allah, وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ. Oleh kerana keinginan kamu adalah dunia, sampai besok dekat alam akhirat, kamu tidak ada bahagian apa-apa. Kenapa tak ada bahagian ya Allah? Allah akan jawab, sebab kamu inginkan dunia. Tuan-tuan dan puan-puan boleh faham apa yang Ustazah maksudkan? Bahawa sebenarnya perkara itu, semua keadaan yang berlaku dalam kehidupan kita sekarang berpunca daripada seawal keinginan kita, yang sentiasa dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Atau bahasa paling mudah, sebenarnya kita nak apa? Itu soalan yang kita jawab. Sebenarnya aku nak apa yang kita kerja ni? Aku nak apa yang berumah tangga? Aku nak apa sebenarnya beranak pinak? Itu adalah soalan yang sangat fundamental, yang sangat asas. Bila dapat dijawab dengan jelas, maka seluruh ruang kehidupan kita, rumah tangga, kerjaya, masyarakat, semuanya akan jadi lebih jelas dan terarah.
Tuan-puan masih ada anak-anak kecil ataupun dah dewasa semua? Masih kecil-kecil lagi lah. Maknanya muda lagi lah ni ya. Patutlah tadi 40-an tak angkat tangan. Okey. Anak-anak kecil ni kan, Ustazah pun ada anak kecil juga. Anak kecil Ustazah yang paling kecil umur 6 tahun. Anak yang pertama baru tingkatan 4. Ya, jadi di tengah-tengah itu ada kecil 6, tengah 4, yang awal tingkatan 4, tengah-tengah tu ada 6. Jadi semuanya 8 orang. Ya, jadi Ustazah nak membawa rumah tangga itu, keluarga itu memang cabaran yang dilalui sendiri. Ustazah tak cakap secara teori, tuan-puan. Ya, kalau tuan-puan kata, ya Allah Ustazah penatnya, ya, sangat penat. Ya, stresnya, ya, Ustazah dah melalui dah zaman-zaman stres tu. Anak-anak magam tak boleh tidur malam, ya, dah memang tak tidur malam dah menjaga anak. Ini baru anak dah umur 6 tahun yang kecil, baru lena sikit malam-malam Ustazah. Benda tu dilalui. Dan bila kita ada anak kecil, tuan-puan perasan tak budak-budak ni kadang-kadang ber-PN. Tahu kan ber-PN kan, dia mengagam. Ya? Dah bawa dah, ayah dah bawa naik motor ke hulu ke hilir. Sampai rumah dia menangis balik, dia mengagam balik. Bawa pergi beli jajan, habis jajan kan dia ber-PN balik. Bawa naik kereta ke hulu ke hilir tengok pemandangan, pun dia mengagam juga. Sudahnya kita sebagai mak akan bagi dia satu soalan penamat, soalan cepumas. Itu tak kena, ini tak kena, ber-PN, mengagam. Agak-agak apa soalan yang kita kata ni soalan hidup mati ni, soalan penamat ni. Apa soalan kita akan tanya? Itu lembut lagi tu ya. Kalau yang betul-betul real tak macam tu bunyi dia. Menjaga tanya anak ni, sebenarnya nak apa kan? Ya, sambil cubit sikit kan? Ya. Sebenarnya nak apa? Naik motor tak nak, naik kereta tak nak. Mama dah beli tu pun tak nak. Kan itu soalan penamat supaya lebih jelas. Dan biasanya anak-anak kita pun macam, yelah, dia pun rasa macam dipandu dengan soalan tu. Sebenarnya aku nak apa ya, semua benda tak kena, betul juga mak tanya. Sebenarnya aku nak apa? Ustazah boleh bagi jaminan tuan-puan. Kenapa isteri-isteri mengagam sangat dalam rumah tangga? Sebab dia tak menjawab soalan nak apa. Kan? Ya, kenapa suami-suami pun ber-PN sangat? Ya, PN sangat. Isteri sendiri yang halal tak nak tengok. Ya, isteri orang yang tak halal itulah yang dijeling-jeling. Itu PN. Kenapa? Sebab tak jawab soalan. Sebenarnya nak apa ni, nak apa? Dia nak ke bini orang ke nak ke bini sendiri? Soalan nak apa tu? Soalan nak apa tu kena Ustazah tak ada dapat apa-apa taklimat ya sebelum ceramah ni. Ini memang betul-betul. Ini tak ada nak nyena sesiapa, kalau terkena minta maaf lah. Ya. Ini betul-betul saya cakap suka hati je nak cakap apa ni. Tuan-puan sekalian bertanya soalan nak menjadikan ia lebih jelas dan mudah. Ya. Isteri-isteri yang ber-PN, yang mengagam ni, itulah soalan yang terbaik untuk ditanyakan. Seperti mana Allah memerintahkan Nabi untuk bertanya soalan, apa yang kamu inginkan? Allah perintahkan Nabi suruh tanya pada isteri-isteri Nabi, apa yang kamu inginkan? Soalan itu dirakamkan dalam surah Al-Ahzab ayat 28. Itu Nabi, Kena pasti juga isteri nak apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Ayat ni kalau tengok direct jadi punya maksud. Qul li azwajik, katakan pada isteri-isteri kamu. Tengok apa yang Allah suruh kata. Suruh solat ke? Suruh apa? Allah kata, katakan pada isteri-isteri kamu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha. Wahai isteri, kalau kamu inginkan, kembali pada ingin kalau kamu inginkan kehidupan dunia semata-mata dan seluruh perhiasannya, kalau itulah keinginan kamu, fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Mari sini, aku bagi kamu mut'ah,
yang merujuk pada pemberian, wa usarrihkunna sarahan jamila, kita berpisah dengan cara yang baik. Kalau itu yang ada dalam keinginan kamu. Sambungan ayat. In kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah. Tapi kalau dalam hati kamu yang kamu inginkan adalah keredaan Allah, Rasulullah dan kehidupan akhirat, maka kekal sebagai isteri Nabi. Fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Allah menyediakan untuk kamu ganjaran yang berlipat kali ganda. Tengok pentingnya menanyakan keinginan. Kenal pasti keinginan isteri-isteri Nabi. Nak dunia, kita pisah. Ambil mut'ah, baik-baiklah. Tapi kalau nak akhirat, nak keredaan Allah, keredaan Rasul, ia bersama dengan Nabi. Dan Allah tak pernah sia-siakan keinginan kita. Ganjaran berlipat kali ganda sedang Allah sediakan. Itu perkara yang Ustazah angkat. Kenapa soal keinginan sebenarnya menjadikan manusia kurang berjaya? Sebab kita telah gagal daripada keinginan lagi. Keinginan lagi. Ustazah pernah bertemu tuan-puan dengan orang yang mungkin sebuah kehidupan yang agak jauh lah daripada panduan Al-Quran dan Sunnah. Jadi dia jumpa Ustazah sebab Ustazah nak pergi Mekah. Masa tu dia pun masih lagi free dan sebagainya. Dia jumpa Ustazah. Dia kata, Ustazah doakan saya ya. Ustazah kata insya-Allah. Ustazah akan doakan sungguh-sungguh yang terbaik, yang dapat hidayah sampai jadi solehah. Ustazah kata sungguh dengan dia. Lepas tu dia macam termenung yang mandang Ustazah. Lepas tu dia kata apa? Janganlah solehah sangat pula. Agaknya dia bayangkan doa Ustazah tu, dia nampak Ustazah ni kan. Rasa silap dia jadi Ustazah. Entah dia malu, entah apa dengan kawan dia ke apa. Boleh dia jawab. Tapi janganlah terlalu solehah. Dia tak nak. Jadi nak kata apa? Orang ni kadang-kadang keinginan pun tak nak. Tak nak. Betul tak? Ya? Ustazah berkawan dengan artis-artis. Ya, adalah sebahagiannya Ustazah berkawan. Kadang-kadang macam tu juga Ustazah faham. Dia punya maksud dia tu Ustazah faham. Maknanya dia meletakkan satu limit juga pada perubahan dia. Tak nak dia macam Ustazah, tak nak lah. Tak nak Ustazah tu. Jadi maknanya kita pun dah menghadkan soal keinginan kita. Apa salahnya biarkan je pada hidayah Allah. Biar Allah nak bagi banyak mana. Ya Allah, kau bagi aku hidayah. Banyak mana kau nak bagi aku hidayah? Bagi. Terutama nak angkat jadi wali ke, biarkan pada Allah. Ya, nak angkat jadi setinggi mana Allah nak angkat, biar kita ada keinginan itu. Tapi kadang-kadang kita awal-awal lagi tak ada keinginan. Ya, tanya dengan muslimin. Yelah, setakat macam ni okey dah ni. Dia katakan dia, takutkan orang tolak jadi imam masjid belakang kan dia. Satu hal pula. Maknanya, pada keinginan juga, kita tidak rawat betul-betul. Apa keinginan kita yang sebenarnya? Seorang suami patut berfikir, dia nak jadi apa keinginan dia benar-benar nak mencontohi teladan Nabi sebagai seorang suami. Ingin. Ya biarkan je lah doa. Sebab keinginan ni banyak terkait dengan soal doa kita tu. Biarkan je lah nak jadi macam mana punya baik suami tu. Tapi ada suami yang tak rela kan. Suruh cakap dengan isteri tu, saya sayang awak kerana Allah. Geli dia cakap dengan saya, geli dia. Tengok, bila dah suruh cakap pun tak nak dah geli dah telinga dia kan. Dia geli mulut dah cakap. Jadi pada Ustazah, benda kita memang takkan ke mana-mana. Awal-awal lagi takkan ke mana-mana. Sebab kita sudah tidak memiliki keinginan yang hebat. Tak ada keinginan itu. Sama juga para isteri yang banyak PN beragam ni kan. Ya, sebab dia tak ada keinginan. Dia tak tahu apa sebenarnya yang dia nak. Jadi pada benda yang remeh-temeh pun boleh berlaku isu dan pergaduhan dalam rumah tangga. Ya, dia boleh tension hanya kerana suami tak ingat tarikh lahir dia. Tension ada. Ya Allah, tak romantis langsung suami. Suami nak takut dengan isteri ni kadang-kadang. Sebab isteri ni jenis yang benda remeh pun jadi isu. Kalau isteri tanya, bang, hari ni hari apa bang? Takut suami nak jawab. Padahal tahu hari tu hari Ahad. Ahad ke Sabtu ke? Ke mana Jumaat dia? Takut nak jawab. Kalau jenis isteri yang berPN beragam ni kan. Sebab tahu dah, dia mesti ada jawapan lain yang dia nak sebenarnya.
Yang suami tu tak ada nak baca fikiran isteri tu. Sudahnya menakutkan lah. Ya. Dan benda tu jadi isu. Padahal kalau pada ustazah, ya Allah, banyaknya benda besar kita nak kejar. Memang tak suruh pun ingat air lahir kita. Tak payah ingat. Ya, sebab memang dia dah pelupa. Kalau dia ingat yang tu kan dia akan lupa benda lain. Ya. Puan mengingat yang tu tak payah ingat. Air lahir dia pun dia tak ingat. Benda kecil-kecil tak payah ingat lah. Sebab ada benda besar. Benda besarnya apa? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Itu ajaran besar. Tapi bila keinginan tidak jelas, ustazah fikir kita nak kata rumah tangga ladang dakwah pun tak jadi. Nak kata rumah tangga ladang ibadah pun tak jadi. Yang jadinya hanyalah ada orang yang menyesali. Ya, lebih baik tak kahwin daripada kahwin. Ustazah pernah dengar seseorang pergi cakap dengan orang yang tak kahwin. Orang tu pun umur dah 50 lebih dah tak kahwin. Dia kata apa? Elok tak kahwin tu kak? Kalau kahwin, laki sakit hati. Akak elok tak sakit hati apa-apa pun. Macam mana orang dah kahwin boleh buat kesimpulan macam tu pada orang yang tidak ada jodoh? Baik tak kesimpulan tu? Agak-agak ada tak orang sini cakap macam tu? Ya? Kau tak pernah tak kahwin, tu aku kahwin. Saya tension kau kahwin ni. Kau elok tak kahwin, dia kata kan, ya? Macam mana kita boleh buat rumusan yang salah? Sebab itulah gambaran rumah tangga yang sedang kita lalui. Ya, padahal macam yang disebut oleh pengerusi dalam lift tadi, rumah tangga ini adalah rumah tangga adalah ladang dakwah dan ladang ibadah. Saya emosi. Saya salah emosi pun ya. Okey, itu yang pertama, keinginan. Nabi SAW bersabda, Man sa'alallahu syahadata bisidqin ballaghahu Allah manazila syuhada imma ta'ala firashi. Siapa yang nak mati syahid? Ni soal nak tak nak je ni Belum pegang senapang, belum beli tiket ke Palestin tu, semua belum belaka tu. Cuma nak tanya nak tak nak je. Man sa'alallahu syahadata bisidqin. Siapa yang nak mati syahid sungguh-sungguh, ballaghahu Allah manazila syuhada imma ta'ala firashi. Allah akan angkat kedudukan dia sebagai orang yang mati syahid walaupun dia mati atas tilam. Tengok keinginan itu mengangkat martabat kita sebelum kita buat apa. Sebab tu ada orang berjaya. Dia dunia ke akhirat, dia berbalik pada soal K yang pertama, keinginan. Ustazah baru-baru ni tuan-puan bercakap dengan segelintir ataupun sekumpulan usahawan muda. Usahawan muda ni sebenarnya kalau tengok dia punya profil tu, bukan dia nak jadi usahawan pun. Tapi sebab tak ada kerja. Jadi dia dia macam menggunakan ayat terjebak. Ya? Terjebak kepada bisnes. Jadi kita nak bagi motivasi ya. Cuba tengok macam orang yang berniaga. Dia berniaga, dapatlah 2-3 ribu sebulan. Dalam keadaan kerja dia senang. Dia cuma masak nasi dagang, buat nasi kerabu. Apa lagi yang sedap pagi tu? Ya, nasi lemak. Dia meniaga sampai pukul 9 pagi. Yang kita ni pula orang bekerja ni tak masak sendiri kat rumah. Beli je kan. RM45 sebungkus. Kaya orang yang jual tu. Dia hanya bangun pukul 5 pagi. Harap-harap tuan-puan tak berhentilah daripada sini ya. Semua pakat nak jual nasi lemak lepas ni. Tapi ini Ustaz cakap ni betul-betul ni. Bangun 4-5 pagi, masak 80 bungkus. Campur-campur lah nasi lemak ke apa atau 100 bungkus. Kita jual pagi-pagi sampai pukul 8.30 atau 9, habis dah jualan tu. Kat KL ni. Dia jual RM5 sebungkus. InsyaAllah, bila hujung bulan, tak kurang 3,000. Dia dapat hanya dengan kerja sampai 8.30 pagi. Masa tu tuan-puan tengah jam kan? Ya, tengah bergerak nak sampai ke sini. Dia 8.30 pagi dapat dah 3,000. Paling kurang. Balik tu dia boleh tidur. Kan, petang dia boleh window shopping. Ya, dan macam-macam dia boleh buat. Bila kita berhadapan dengan orang macam ni, kita cakap tentang perniagaan yang lebih besar, keuntungan yang lebih besar, tanpa
keinginan, mereka kata, dah cukup dah. Nak buat apa ni? Betul tak? Dah cukup kan? 3,000 tu bagi orang yang seorang belum kahwin ataupun dah kahwin tak ada anak. Dah cukup dah. Dan mereka rasa relax sangat sebab pukul 9 dah boleh rehat. Tunggu 5 pagi esok pula. Kalau ada pun kat tengah-tengah tu pergi pasar. Ustazah berurusan dengan sekumpulan ni bukan senang, tuan-puan. Sebab peluang dia ni banyak sangat. Okey, ada program sekian-sekian. Boleh nak buat jualan itu, boleh nak buat jualan ini. Nanti insya-Allah akan ada panelis yang tolong war-warkan. Akhirnya bila sampai waktu, mereka SMS, minta maaf lah. Kami tak sempat, tak berminat, tak apa masalah. Tapi sebenarnya tak dapat datang. Ya? Akhirnya ruang tu Ustaz bagi pada orang yang nak. Tuan-puan, payah sangat nak berurusan orang tak ada keinginan. Sampai saya kata, memang kalau kita kata setakat nak makan, nak minum, nak bayar SIM card, nak bayar apa, nak bayar bil handphone ke apa, memang boleh dah dengan 3-4 ribu sebulan tu. Tapi Ustaz kata, tak ada keinginan nak jadi orang kaya. Supaya boleh bagi zakat pada orang lain. Kalau kita biar kekayaan pada orang yang tak ada hati perut, tak pernah fikir tentang soal hukum halal haram, soal keredaan Allah, mereka akan hidup bergelumang dalam kekayaan tu. Luar rumah mereka tu orang susah, orang fakir miskin. Peduli apa kat dia? Apa salahnya kita yang ada iman sikit, ada ilmu sikit, ada pengetahuan, kita yang kena jadi kaya. Sebab kita ada timbang rasa, kalau kita kaya, itulah sasaran kita. Siapa dia? Fuqara wal masakin, orang-orang fakir dan miskin. Tapi apakan daya, keinginan untuk menjadi orang yang memberikan sedekah dan zakat itu tidak ada pada orang yang sedang begitu. Dia hanya ada keinginan sekadar menyukat pada selera kehidupan dia semata-mata. Tengok macam mana Sayyidah Zainab, isteri Nabi. Bukan nakkan dunia, isteri Nabi dah dikenal pasti keinginan dia. Tapi siang-siang tu bersengkam mata dia sampai malam apa semua untuk apa? Siapkan jahitan, mengait. Yang bila ditanya, kenapa dia mesti menjahit apa yang dia nak daripada dunia dia? Dia kata, tidak, aku menjahit, aku mengait untuk dijual. Hasil daripada jualan itu, aku nak sedekahkan untuk membebaskan aku daripada api neraka. Tengok keinginannya. Dia buat untuk sesuatu. Dia ada keinginan yang besar. Tuan-puan sekalian, sama dalam bab didik anak-anak. Tuan-puan dalam didik anak-anak, agaknya apa keinginan kita? Apa keinginan? Ya, ada orang, minta maaf saya cakap, mungkin kita tak jelas sangat dengan soal keinginan. Kita didik anak-anak, alhamdulillah, kita nak jadikan dia orang berguna, cakap. Ya, biar besok dia tak menyusahkan orang. Kalau kita cikgu, biar dia guru besar. Kalau kita jururawat, biar anak kita doktor, maknanya naik setakuk daripada kita. Okey, alhamdulillah, keinginan itu sungguh baik. Tapi ustazah fikir, semata-mata nak jadikan anak kita dengan sejenis pekerjaan yang selalu kita nampak kan, benda tu tak susah sebenarnya. Benda tu tak susah kalau kita boleh hantar tuition apa semua, insya-Allah. Tapi cuba bayangkan orang yang berkeinginan macam ibu kepada Anas bin Malik. Mak dia ada keinginan apa? Keinginan dia ialah anaknya nak diwakafkan untuk agama Allah, khidmat. Maksud untuk agama Allah, dia bekerja bukan untuk peribadi dia semata-mata, tapi untuk memberi nama baik kepada agama Islam. Kalau Islam dipelekehkan orang, anak dia lah yang akan bekerja untuk menaikkan kembali maruah Islam. Dia jaga anak dia dengan keinginan tersebut. Ustazah masa baca buku dia, tuan-puan, memang jadi termenung. Ya Allah, aku pun tak ada keinginan macam tu. Muhasabah balik kat kita kan? Ya Allah, aku patut didik anak aku 8 orang ni untuk apa? Kita nampak Allah pinjam sekejap je. Tolong pandaikan dia mengaji, tolong bagi dia ilmu agama, bagi dia ilmu dunia, cantikkan adab dia, bagi dia semangat tinggi, bagi dia motivasi. Tengok mana kelemahan dia, tolong baiki, mana keaiban dia, tolong tutup. Allah nak pinjam sekejap je. Sebab apa? Sebab lepas dia nak bagi pada Tuhan, nak bagi pada Allah. Suruh dia kerja dengan Allah. Maksud dia, semua yang dia buat bukan untuk kepentingan peribadi, tapi untuk agama Allah. Tak ada nak harap pulangan besok dah kerja bagi mak duit
Tolong belikan mak gelang ke apa ke, dah kerja besok. Sekarang abah tak beli, besok adik dah beli. Tak ada, keinginan semua tak ada. Ataupun kita kata, jangan lupa besok mak dah tua, jaga mak Kalau semata-mata nak anak kita jaga kita, bagi ustazah itu pun keinginan yang belum besar. Bukan susah pun nak jaga kan. Besok anak kita panggil ni bibi daripada Indonesia, dibaginya 600-700 ringgit, disuruhnya jaga kita. Boleh je. Yang jaga anak tu bibi. Tapi kalau itu je lah penjagaan, nanti Allah akan bagi macam yang kita nak. Okay, sekarang kamu ada anak yang jaga kamu. Tapi belum tentu bila kamu masuk kubur, anak kamu pedulikan nasib kamu dalam kubur. Kamu nak anak jaga kamu kan untuk kehidupan dunia kamu. Okay, kamu ada anak yang jaga kamu. Ramai anak-anak yang jaga mak ayah dia. Tapi bila time mak ayah dia meninggal dunia, dia nak jadi imam solat jenazah, menggeletar, tak tahu, takut erti, takut dia sujud rokok kamu benda ke. Jadi ini penjagaan jenis apa yang kita idamkan? Penjagaan apa? Kalau benar-benar jadi aset, ya Allah yang kita ingin anak kita jadi aset. Untuk apa? Untuk agama. Jadi aset untuk agama, pasti jadi aset untuk kita juga. Bukan makna aset untuk agama ni ustaz-ustaz tuan-tuan. Tak. Tuan-puan yang kerja kat syarikat minyak, kan benda lah yang berkait dengan kehidupan untuk keharmonian dunia, ini sebenarnya memberi nama baik kepada agama, kepada Islam. Ya, ini benda yang kadang-kadang kita salah faham. Kalau kata kerja untuk agama, jadi agamawan. Tidak. Jadi saintis ke, jadi apa ke, tapi memberikan, maknanya memenuhi ruang fardu kifayah. Itu pun tuntutan agama. Bukan kerja untuk peribadi. Tuan-puan, ustazah baru-baru ni dekat Pulau Pinang dikumpulkan ramai sangat doktor-doktor dengan jururawat untuk bagi motivasi. Sebab untuk pegawai-pegawai perubatan, doktor-doktor pakar yang dah berusia ni kan, dia kata ada masalah lah yang sedang dihadapi sebenarnya dalam sektor kesihatan. Ya? Dan semalam pun saya dengar juga dalam berita. Tapi lupa siapa yang cakap, menteri mana yang cakap. Rasanya Menteri Kesihatan kot. Ya? Siapa nama Menteri Kesihatan? Ya, Datuk S. Subramaniam. Ya? Dia baru menyambut di Pavali baru-barunya. Kan? Tak silap dia yang cakap. Sebab saya dengar TV, dengar berita tapi tak tengok TV tu. Sebab benda lain tapi dengar. Sama juga macam yang dicakap oleh doktor-doktor pakar yang saya jumpa kat Penang tu. Iaitu, ramai sangat yang ambil bidang perubatan, dah habis dah 4 tahun lebih ni, tapi tak nak buat praktikal. Maknanya, mereka keluar dengan sendirinya daripada jurusan tersebut. Memang tak ada tauliah lah. Ramai, ribuan tu yang cicir macam tu. Ada banyak sebab juga. Antara faktor yang disebut dalam berita tu ialah penguasaan bahasa Inggeris yang rendah. Ya? Tapi yang ustazah bincang dengan tim doktor-doktor pakar dekat Penang tu, dia kata sebab kebanyakan yang gugur tu juga yang pergi ambil perubatan dekat Mesir. Ya? Sebab mereka fikrah agama dia kuat. Ini doktor dia cakap ni, bukan ustazah punya bahasa. Fikrah agama dia kuat sampai dia fikir, tak apalah, biar dia jadi isteri yang solehah je lah kat rumah. Sudahnya. Padahal, marah dah taja dia, ya, pergi ambil perubatan, tak tahu macam mana fikrah agama tu menyebabkan dia buat kesimpulan, lebih baik dia tak payah kerja, duduk rumah, jadi isteri yang solehah, jaga anak. Bagi saya salah faham. Ya, padahal jangan fikir yang duduk rumah tu je jaga anak tu je itu saja tuntutan agama. Memenuhi fardu kifayah dalam bidang pendidikan dan kesihatan juga, ini tuntutan agama. Betul kan? Dan terutama dalam bidang ONG, tak pernahnya cukup doktor-doktor perempuan ni, tak pernah cukup. Ya, tengok dekat hospital kerajaan, memang tak pernah cukup, demand sangat tinggi. Tapi nak beritahu, kadang-kadang kita tersilap memahami yang ustazah maksudkan sebagai khidmat untuk agama tu bukan jadi ustaz-ustazah. Ada banyak ustaz-ustazah dah ramai dah tuan-tuan. Betul tak? Ramai tak ustaz-ustazah?
Ramai. Ustazah datang sini tunggu setahun dia punya. Sebab saya tahu ramai lagi yang nak dijemput. Ya. Tapi tuan-puan, tu yang di luar sana. Ya Allah, orang-orang yang benar-benar beriman tapi duduk di tempat-tempat buat keputusan dalam banyak sektor. Jadi benda ini maksud ustazah, didik anak-anak. Kemudian kita ni macam satu gedung, macam satu institusi yang nanti melahirkan graduan-graduan yang akan berkhidmat, graduan berkualiti yang akan berkhidmat pada semua sektor tersebut untuk agama Allah. Bila sebut untuk agama Allah, dia bercakap, dia bekerja, membawa imej dia sebagai seorang Muslim. Itu semua tuan-puan bermula daripada keinginan. Tuan-puan kenal tak Dr. Zakir Naik? Kenal kan? Okay. Pernah dengar ceramah dia? Dia memang hebat. Allah takdirkan ribuan manusia masuk Islam dengan izin Allah, melalui dia dapat hidayah. Padahal Nabi kata kalau seorang je dapat hidayah melalui kita dengan izin Allah, maka kita akan dikurniakan sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Bayangkanlah kalau kita yang memiliki dunia lebih baik daripada itu. Dr. Zakir Naik ni bukan seorang, ribuan. Lepas dia punya program dia, akan bersusunlah orang yang menunggu dia untuk mengisytiharkan syahadah. Itu hebat Zakir Naik ni. Ya? Pernah seorang tanya dia, orang lelaki yang tak Muslim lah, non-Muslim, tanya dia. Dia kata, Tuan ni semua soalan Tuan boleh jawab. Saya diberitahu oleh semua followers Tuan ni sangat hebat. Jadi saya ada satu soalan. Ni orang lelaki yang tanya. Satu soalan nak tanya Tuan dan Tuan mesti jawab. Dia tanya soalan. Dia kata, siapa yang ciptakan Allah? Itu soalan dia. Ayah kan soalan ni kan? Kalau tuan-puan nak jawab macam mana? Takut 2 hari jawab tak faham juga kan? Wah jawab tak faham juga. Ustazah pun kalau tanya soalan tu, payah tak nak jawab. Nanti dia akan jadi terlalu falsafah Katanya Dr. Zakir Naik, dia kata apa? Kenapa tanya soalan tu? Soalan tu soalan mengarut, tak patut tanya. Kata orang lelaki yang tanya tu, soalan saya, suka hati saya, tanya apa? Dia jawab. Bila dia jawab macam tu, Dr. Zakir Naik kata, oh macam tu Kalau soalan kita, suka hati kita nak tanya apa? Saya pun ada soalan nak tanya Tuan. Dia nak tanya pula pada lelaki yang tanya. Dia pun tanya, Tuan, Tuan bila nak lahirkan anak Dia tanya kat lelaki. Tuan-tuan faham soalan dia tu? Laki-laki yang tanya, yang bertanya tadi bila ditanya, Tuan bila Tuan nak lahirkan anak? Bila dia dengar dia tu ketawa. Ketawa dia tu sebenarnya memberikan maksud dia faham bahawa betul kata Dr. Zakir Naik. Ada soalan dikategorikan sebagai soalan mengarut, tak patut tanya. Kalau perempuan tak percaya, cuba tanya dengan senior manager ke, dengan ni laki-laki muslim kat belakang, tanya dia, Bang, bila nak lahir anak tu nampak perut macam itu? Cuba tanya. Ini tak berkait dengan sesuatu Ustazah tak dapat taklimat aku. Kan? Cuba tanya, nak tahu soalan kita mengarut ke tidak? Nampak lama mengandung bang bila nak beranak. Itu kategori soalan. Maknanya betul kata Dr. Zakir Naik. Bukan suka hati kau tanya apa saja. Ada kategori soalan tak patut tanya. Termasuk soalan siapa yang ciptakan Allah. Tak patut tanya soalan tu. Ya? Orang yang dah beriman bahawa Allah wal awwal wal akhir, dialah yang terawal, yang terakhir. Tapi nak menerangkan pada yang bukan Muslim, itu bukan senang. Dia tak ada iman. Yang senang jawab dengan mantik, jawab dengan bijaksana. Apa dia? Okeylah, kami menganggap soalan tak ada tanya. Sama macam kau terasa kalau seorang orang tanya pada orang lelaki, bila abang nak beranak? Ya, memang soal tak bertanya. Orang mengklasifikasikan yang bertanya sebagai orang gila ataupun sewel. Macam itulah. Tuan-tuan sekalian, Ustaz nak bawa cerita ni kepada Zakir Naik itu sendiri. Kenapa dia sangat masyhur dan kenapa dia sampai macam tu? Apa yang kita lihat pada dia? Ceramahnya bukan ada gelak ketawa, tuan-tuan, tapi dihadiri ratusan ribu. Ustazah tak pernah lagi ceramah ustazah yang
Orang non-Muslim berminat nak dengar. Tapi ceramah dia kadang-kadang yang tuan-tuan tengok dalam TV tu, kebanyakan yang datang tu bukan Islam. Agak-agak sebab apa? Antara lain, selain daripada penguasaan ilmu dia, faktor dia berbahasa Inggeris. Dia menggunakan bahasa itu bahasa antarabangsa. Tak boleh nak nafi. Ya? Lagi seorang, nama yang perempuan, Ustazah Yasmin Mogahid. Berapa kenal? Dia ada buku dia, dan dia ada banyak sangat talk dia dalam YouTube, kita boleh tengok. Ustazah sangat mengikuti dia. Dan memang dia adalah seorang yang sangat faham agama dengan baik. Kita dengar daripada cara dia menceritakan tu, dia memang ada kefahaman yang sangat baik. Tapi dia boleh pergi level itu sebab apa? Sebab dia pandai bahasa Inggeris. Ustazah geram nak pandai bahasa Inggeris. Tapi menganga pun tak keluar. Ya? Keluar tak mahu, tak faham. Setakat boleh apa? Tegur siapa boleh. Nak menerangkan Islam bahasa Inggeris, memang tak boleh. Ustazah cakap dia. Cakap tak ada benda nak cakap. Dia tak mahu keluar. Saya cakap dengan suami, dah pergi dah British Council. Masuk ambil. Masuk-masuk tu pun tak adalah bodoh sangat kan ya. Dapat dah level 8. Dia semua level 12 tak silap masa tu. Okey lah, maknanya grammar semua tu selesai dah. Cuma mungkin kita tak selalu bercakap dan kita tak membaca bahasa dalam bahasa tu. Tapi suami Ustaz dah kata dah tak payah lagi British Council ya. Sebab dia kata dah tulis kat Lauh Mahfuz dah tak boleh. Jadi Ustazah pun dah tak kuasa dah nak pergi kan. Memang tak boleh, berapa tahun dah Ustazah pergi ya. Tak cakap, tak ceramah dalam bahasa Inggeris. Jadi timbul satu keinginan. Apa keinginan Ustazah? Anak-anak Ustazah akan mencapaikan cita-cita tersebut. InsyaAllah. Jadi kita bergerak ke arah itu. Mak kita tu tak macam tu, tak suruh macam tu. Duduk kat bawah kat jam 10 tak mana reti bahasa Inggeris. Ya, dan mak pun tak pernah fikir pun untuk kita pandai bahasa Inggeris. Sesuai dengan zaman itu. So kita ada seperti mana adanya keinginan mak kita nak suruh anak jadi ustazah. Alhamdulillah, Allah sesuaikan dengan keinginan tersebut. Tapi untuk ustazah hari ini, ustazah tahu bahawa yang pertama adalah keinginan. Apa yang menghalang kita untuk berkeinginan? Oh, kalau macam tu anak-anak aku, kena betul-betul diperkemaskan dari sudut bahasa dia. Sebab dia nak dakwah bukan saja pada orang Islam, tapi dia sampai pada satu level agama ini kena disampaikan. Dapat-dapat kalau kita faham agama dengan baik, lebih bagus untuk disampaikan agama itu lebih meluas kepada pelbagai bangsa dan negara. Ia bermula daripada keinginan. Kadang-kadang dalam sibuk kita semua tuan-puan, kita menjalani rutin hidup tanpa melihat kepada apa sebenarnya yang kita inginkan. Okey? Jadi tu yang pertama, sekarang berapa dah? Oh, 1,5. Tahun depan pula yang kedua. Tak tunggu dia punya rotate tu ya. Okeylah, Ustazah bagilah 5K tanpa huraian. Maknanya tuan-tuan pandai lah hurai-hurai sendiri. Agak-agak lah huraian dia kan ya. K yang kedua ialah kefahaman. Kefahaman. Sukarnya hidup berumah tangga, berkerjaya, kalau kita tidak ada satu kefahaman yang jelas. Ada ramai orang mengkritik kerjaya dia sendiri. Ya, dia kritik kerjaya dia sendiri. Tahu benda ni cikgu ni dengan kepala budak degil nakal, mak ayah tahu benda. Dia jadi cikgu tapi dia kritik balik kerja dia. Ya, anak murid dia sampai mak-mak anak murid semua kena belaka kat dia. Kita melihat ini sebagai kurangnya kefahaman. Ya, terhadap kerjaya. Hamba Allah pun sama juga. Kurang kefahaman sebagai hamba Allah. Padahal, kalau kita sebut sekali dia dengan cikgu-cikgu hari Sabtu bangun ni, Ustazah berjumpa dengan cikgu-cikgu negeri Pahang. Dia cakap macam ni je. Adalu alal khairi kafa'ilihi. Ni hadis Nabi. Orang yang tunjukkan pada kebaikan, sama macam dia buat. Cuba bayangkan hebatnya cikgu. Orang yang tunjuk pada kebaikan, sama pahala status macam orang yang buat benda tu. So bayangkan cikgu dia ber 7:30 pagi, dia cakap dengan anak murid dia, menegur, menjerit, semua ada belaka lah. Agak-agak cikgu tu suruh buat benda yang buruk ke yang baik? Yang baik. Serba-serbi. Suruh taat mak ayah, dia dapat pahala taat pada mak ayah dia. Suruh solat, dia dapat pahala solat. Suruh cikgu ajar belaka.
cikgu dapat semua adallu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang tunjuk pada kebaikan sama macam orang yang buat kebaikan. Status dia. Jadi tak tahu nak gambarkan macam hebatnya seorang guru. Tiap-tiap saat pahala dia berjalan. Anak murid dia ribuan di luar sana. Semuanya terus mengalirkan pahala jariah pada dia. Sebab dia orang yang mula-mula mengajarkan anak murid tersebut tentang kebaikan. Tak boleh nak bayangkan kayanya guru-guru tadika dengan pahala. Setiap huruf Quran dia dulu yang mengajarkan. Alif, ba, ta, semua dia yang ajar. Nak bagi tahu, ya Allah, lautan, gunung, pahala yang ada pada dia. Sungguh malang guru-guru yang murid. Ya, kalau nak bagi cadangan tak ada masalah. Tapi dia mengut, balik rumah mengut, pergi sekolah mengut. Ini kita senang je. Kenapa kehidupan jadi macam tu? Sebab dia tidak ada yang kedua, namanya apa? Kefahaman terhadap apa yang dia buat. Sama macam mak ayah juga, suami isteri. Isteri mengut kat suami, suami teruk dah, suami tak romantis dah, suami tak guna dah, macam lah. Ya? Suami pun apa kurangnya cakap isteri dia. Apa yang biasa suami cakap kat isteri? Sama macam tadi, suami tak, isteri tak guna, kan ya? Ada isteri pun susah juga. Isteri tak pandai layan dan sebagainya. Ustazah lihat ini kembali kepada satu faktor kefahaman. Kita tak faham tabiat rumah tangga. Tabiat rumah tangga ni mudah saja. Kita memang takkan bertemu dengan orang yang sempurna. Full stop. Walaupun kita kata, ya Allah misalnya kahwin dengan dia Ustazah. Kalau lah kahwin dengan Haji Dahlan dia jadi imam dah. Dulu tak haji lagi. Kan ada Dahlan kat sini ya. Macam-macam dalam kepala kita tuan-puan. Ya Allah, kahwin dengan dia Ustazah, dia langsung tak nak ke agama Ustazah. Ya memang kalau tengok orang lain tu, ya Allah, suami dia ustaz-ustaz, mesti mufti. Dia kata kan. Ini semayat tak keluar. Perempuan ingat kalau perempuan kahwin dengan mufti, baik ke? Penting mufti tu jaga perempuan. Ya? Kita suka sangat cakap tanpa satu kefahaman yang sahih. Dia ibarat orang pergi Mid Valley sana, tengok patung pakai baju cantik kan. Dan kita beria nak beli baju tu. Memang panggillah sejuta orang kata patung tu cantik pakai baju tu. Tapi ketika mana dipakaikan baju tu pada kita, cantik ke tak cantik? Tahu sih jawapan dia. Dapat masuk belah kepala je. Tu pun mujur boleh masuk. Ya? Yang lain-lain tu goyang macam mana pun tak boleh masuk. Sebab bukan untuk kita. Memang cantik, tak nafi memang cantik. Sama macam kita kata bestnya kalau kahwin dengan orang baik-baik, ustaz-ustaz, mufti-mufti. Contohnya lah. Ya, tak siapa nafi dia baik. Tapi dia belum tentu sesuai tu. Tuan-tuan, kalau lah Imam Masjidil Haram tu, Syekh Sudais tu kahwin dengan perempuan, agak-agak serasi tak? Bapak punya baik tu. Imam Masjidil Haram, 30 juzuk cair, kahwin dengan perempuan, agak-agak serasi tak? Kita pun tahu. Dia cakap Arab, dia cakap Jawa. Dia cakap Arab, dia cakap Jawa. Tak serasi. Jadi Allah Maha tahu. So kita faham apa? Ya Allah, syukur ya Allah. Jodoh yang engkau berikan kepada aku daripada kamu sesuai untuk aku. Nak menjawab mana sesuainya? Itu dengan hikmah. Ada pandai-pandai lah kita jawab. Mana sesuainya? Asyik gaduh dan sebagainya. Itu kena pandai-pandai jawab lah. Rupa-rupanya daripada yang tak sesuai pada pandangan kita itulah sesuai jadi ubat kepada banyak penyakit-penyakit hati kita. Sebelum ni kita perfectionist, semua nak sempurna. Sekali dapat suami langsung tak perfect langsung. Ya. Sudahnya pandai kita menyesuaikan diri. Oh, dalam hidup ni bukan semua apa kata kita. Kena ada sabar, kena ada tolerate. Itu menjadikan kita lebih baik. Itu daripada kefahaman tuan-tuan. Menjadikan bila kita makin mengharungi kehidupan berumah tangga, rumutan kita makin kurang. Kalau makin tua, makin banyak mengumat, something wrong dengan yang kedua. Kefahamannya terhadap kehidupan ini. Ya tak ada apa nak dirumutkan. Kenapa benda? Macam mana kita pun tak sempurna, macam tu pasangan kita. Macam tu anak-anak kita juga. Banyaklah isu tentang kefahaman yang tak boleh saya nak sebut semua sekali. Ya, tadi pun janji sebut dia kan tak berat. Okey, yang ketiga ialah keyakinan. Okay, tanpa huraiannya, keyakinan pada Allah. Orang yang yakin lebih bahagia daripada orang yang telah berapa. Tak nak murai, tapi nak sebut satu contoh. Senang ya tuan-tuan. Sebab payah kan nak cerita benda panjang lebar ni kan. Tapi nak bagi gambaran macam ni. Apa rasa tuan-puan naik kereta dengan orang yang ada lesen tapi tak yakin bawa kereta?
Betul. Dia pertama sekali dia akan tolak dia punya seat tu sampai ke depan. Sampai dia tersepit dekat sebelah tu kan ya. Kita nampak lain macamnya cik ni kan. Dia biasa ke tak biasa bawa kereta ni. Kita dah pada bawah dah ni ya. Lepas tu dia punya bismillah pun kamu kat bismillahirrahmanirrahim. Ini memang lain macam ni. Lesen ni ada. Bila dia bawa tu tegak, cakap pun tak boleh kan ya. Nampak lori lalu. Dia pun nampak lori belakang. Yang itu kalau kita duduk sebelah tak tidur sama muslimat. Sama tu, bersikap kak, bersikap. Sama tu kan tengok. Sebab apa? Aura tak yakin dia tu memang efek kita. 10 minit dia dah 10 tahun aku tak sampai ke kedai tu. Oh, kena orang tak yakin. Bayangkan tuan-tuan, kita berumah tangga orang yang tak ada keyakinan. Macam mana tak gelisah? Macam mana tak kelang kabut? Macam mana tak membosankan? Macam mana tak merimaskan? Dia tak merisaukan? Dia tak yakin. Bahasa yang keluar tu bahasa tak yakin. Ni abang kena buat ni biarlah syubhah lah. Rotak kan tak ada rezeki kita kan. Dia tak yakin. Kita pun sama lah masuk dalam perkara yang mendekati yang haram. Kita tak ada orang yang yakin. Tapi dapat pasangan yang yakin, bang, tak apa bang. Ambil yang halal saja bang. Walaupun peluang yang haram banyak, peluang syubhah banyak. Nanti tak ada berkat ya bang, tak apa. Saya berpadalah dengan apa yang ada, insya-Allah Allah akan datang dengan halal. Tengok tenang hati suami dengar. Sebab kita dengar bersedap kan, sebab dia yakin. Dia cuba bang, kena buang. Itulah abang tak bodek tu, kita kata bodek. Kalau suami rasa nyesal tak bodek tu. Betul tak tuan-tuan? Letak nak hurai ya. Okay, yang keempat ialah ketakwaan. Baru ada kualiti takwa. Takwa ni cermat. Setiap benda ada halal haram, semua ambil kira lah. Makruh ambil kira. Dan K yang kelima ialah kemanfaatan. Hidup biar bermanfaat. Biar orang terasa kita ada ataupun tak ada. Kalau dia ada kat majlis ni senang. Dia semua dapat belaka dah ni plastik merah ni kata dia kan ya. Ni dia tak ada, tak bersusun. Tadi contohnya lah nak beritahu manfaatnya kehadiran dia. Kalau dia ada senang. Dia jadi pengurus di majlis. Tak payah tolak-tolak orang lain kan. Kalau tak ada yang suka di pengurus di majlis tu, buat nak tolak orang lain ni. Ada manfaat dia. Siapa-siapa hidup dengan K kemanfaatan, insya-Allah. Allah bagi bahagia, Allah bagi berkat, Allah bagi kualiti pada kehidupannya, dunia akhirat, rumah tangga, kerjaya, semua sekali perfect. InsyaAllah. Ya, Ustazah berhenti setakat ini. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terima kasih pada senior manager dan semua kekitangan yang mendengar pada hari ini. Segala yang baik daripada Allah, yang kurang daripada kelemahan Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah atas ulasan yang sangat jelas mungkin betul. Hopefully nanti kita akan sambung lagi next case, mungkin next month insya-Allah. Belum tak soalan? Kita buka satu soalan sebelum kita tutup majlis. Ada soalan? Okay. Kalau tak ada soalan, saya minta Ustazah sebelum habis dibacakan doa untuk kami semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bagi doa terima kasih insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni segala dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa pasangan-pasangan kami, anak-anak kami, adik-beradik kami, sahabat-sahabat kami, jiran tetangga kami, majikan kami, pekerja-pekerja kami, ya Allah, seluruh muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kesempurnaan hidayah daripada-Mu. Kami mohon ilmu yang bermanfaat. Kami mohon hati yang khusyuk. Kami mohon kehidupan yang penuh barakah. Kami mohon ya Allah Engkau berkati segala apa yang Kau kurniakan kepada kami. Kami mohon didekatkan dengan segala kebaikan dan dijauhkan dengan daripada segala kejahatan. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami ya Allah hamba-Mu yang soleh, yang hidup kami seperti mana kehidupan para ulama, yang matinya kami sebagaimana matinya para syuhada. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kami rezeki ya Allah,
untuk mengikut dan mencontohi segala perbuatan perkataan Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah ya Allah, andai kata ada yang syubhat ataupun yang haram yang telah kami ambil, yang telah menjadi darah daging kami. Bersihkanlah tubuh badan kami ya Allah. Bersihkanlah kehidupan kami, hati kami ya Allah, pemikiran kami dan seluruhnya ya Allah, kesan daripada dosa-dosa dan juga perkara haram dan syubhat yang kami ambil, kami dengar dan kami lihat. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami dan merasai kemanisan ibadah dan taat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami pasangan dan keturunan yang sejuk mata memandang, dan jadikanlah kami pimpinan kepada sekalian banyaknya orang-orang yang bertakwa. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minta ditutup.